lah kepada kita bahawa yang penting memilih isteri atau suami yang beragama. Dengan erti kata lain, beriman, bahkan mengamalkan syariat Islam. Jika syarat ini ada, barulah kita fikirkan tentang hal-hal seperti rupanya, kekayaannya, keturunannya dan lain-lain. Tidak ada syarat lain lagi yang lebih baik daripada apa yang dikatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dah. Maknanya bila mana kita letak apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dah, insya-Allah lah maknanya kita kata sini kita akan maknanya beruntung. Maknanya beruntunglah bagi mereka-mereka yang meletakkan kita kata sini Al-Quran dan juga As-Sunnah dan di depan dalam apa-apa perihal sekalipun. Baik. Agama menjadi syarat utama dalam pemilihan isteri. Ini kerana jikalau wanita itu beriman, walaupun dia seorang yang kaya atau cantik, nescaya dia tetap merendah diri pada suaminya dan tidak akan mengecilkan hati suaminya, apatah lagi untuk menderhakai suami. Dah? 435 muka surat. Apatah lagi dia untuk menderhakai suami. Sebaliknya wanita yang cantik hanya pada wajah tetapi tidak beriman, ditakuti akan membuat suaminya dalam keadaan serba salah. Wanita kaya dan merasa dirinya berstatus tinggi, berkemungkinan mereka akan memperkecil-kecilkan suaminya. Baik. Inilah yang sering terjadi di dalam masyarakat kita pada hari ini. Dah? Dalam masyarakat kita hak sering terjadi hak inilah. Baik. Oleh kerana niat asal berkahwin bukan kerana Allah dan memilih pasangan pula bukan kerana agamanya tetapi kerana rupa, jawatan, harta dan lain-lain. Ditambahi pula dengan cara kenduri kahwin penuh dengan kefasikan dan tidak menjaga adab-adab seperti mana yang dituntut oleh agama. Ketika mana berkahwin dah, nikah ni duk belaga pipi dah orang tino. Dok, stay luar ke? Dah tak kira kita kata sini mahram tidak mahram, pakai salih belaka. Dah, hari mula-mula tu tenak dah. Hari mula-mula tenak dah. Baik. Jadi kita kata sini begitu besarlah bila Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan supaya dalam memilih calon maka yang terutamanya adalah agama. Dah? Maknanya kalau dia ni pula comel, dia ni pula berjuru, dia ni pula kita kata sini seorang yang berjawatan dan sebagainya, bonus lah. Tapi kalau dia ni kaya, jawatan tinggi dan sebagainya, tapi bila mana tidak beragama, suami akan jadi sebuah salah. Dah? Ego tinggi dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang dia tengok lelaki ni nampak kecil. No, dia tengok lelaki jaga apa dia? Gaji 1,000 sebulan, 10 ni, mana? Kena dengar kepada aku ayat. Sudah. Dia ada perasaan itu. Baik. Payah dah lah dia kalau hari hak lagu tu, maknanya nak menikah dengan dia kena gaji hak 15,000 lah. Baru padan dengan dia hak 10. Dia kena lagu tu. Sebabnya badi tewah. Dia badi tewah. Jadi kalau hak pihak agama ni, maknanya duduklah pegang jawatan mana sekalipun, maka dia akan sedar ketaatan dia hanya ketaatan dia adalah kepada suami. Baik. Kemudian maka hasilnya terjadilah seperti mana sekarang, di mana kadar perceraian semakin meningkat dari masa ke semasa. Dah? Dia kalau kita ni ada masa free kan, kalau ada cara mahkamah boleh dengar lah masalah-masalah ni, masalah-masalah perceraian, baru kita nampak kepincangan yang berlaku dalam keluarga Islam mutakhir ini, penceraian dan sebagainya lah. Jadi itulah pentingnya Nabi SAW dan meletakkan kita kata sini, menyatakan kepada kita semua bahawa yang pertama sekali iaitu adalah agama dulu. Baik. Kesimpulan, alhamdulillah, selesailah sudah menggarap buku berkaitan permasalahan perkahwinan.
Justru sebagai akhirnya, penulis menukilkan tips dan petua untuk menangani konflik rumah tangga seperti mana yang disebut dalam buku Menempuh Gerbang Perkahwinan. Antaranya, baik, akhir sekali tuai kitab kita ni, hak dipotuai lain ni, dia ambil orang lain, ditambah daripada kita bernikah kita ni. Dia kata sini yang pertama sekali, iaitu mengesan perubahan awal pada peringkat awal dengan memerhati air muka, dia gerak-geri, dia percakapan pasangan anda. Satu. Maknanya kita perhatilah kalau sebenarnya kalau kita tok lelaki ko, kita isteri ko, bila mana cara tok lelaki kecek ni kita boleh baca selalu. Nampak pelik, nampak Jawa, ada benda ni. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, elakkan daripada bersangka buruk terhadap pasangan. Begitu juga apabila menyedari timbul isu-isu atau masalah yang berpotensi untuk mengeruhkan hubungan suami isteri, maka segeralah tanganinya. Jangan tunggu ataupun bertangguh-tangguh sehingga keadaan menjadi bertambah parah dan bertambah berat. Pertama dia kata sini, elok daripada bersangka buruk. Elok daripada bersangka buruk. Seringkalilah kita sebut, seringkali kita sebut, ya kadang-kadang kita menikah ni, bila menikah kita kata di antara satu sama lain ni dia ada, kita kata sini, dia mudah jealous. Mudah jealous bagus kalau benda tu bersesuaian lah. Tapi dalam masa yang sama bila melampau, tak ada apa pun. Adalah ustazah mesej, ustazah tu pun anak nenek dah. Ada tu lelaki mesej tanya masalah agama. Jadi kita jawab lah. Bila jawab, orang tinggal dia buka handset, baloh kita. Tak boleh. Cuma handset dia tak password pula. Dia tak password pula. Kita ni tak ada password ke apa pun. Pakai slide tu on selalu dah. Tak ada ni. Waktu dah dibuat style Spiderman pun ada macam-macam lah. Tag kita pening kepala. Oleh orang rumah ni. Payuh juga. Baik. Jadi kalau sampai setahun ni, jadi payuh ke sama lah. Habis dak lah berhubung dengan orang tu. Guna alasan tanya hukum hakik agama. Dah dia tanya sungguh. Bukan mesej hajat kita menikah apa dia ada lelaki dah. Ini berlaku. Ini berlaku di kalangan asatizah. Isteri. Baik. Jadi sini kita kata elok daripada bersangka-sangka buruk. Maknanya hak mana diceritakan kita sendiri tak terima hak dicerita. Habis duk mesej siapa ni, ada ustazah ni anak ni. Ada tak lelaki mesej tanya bab agama. Gitu. Selesai. Hak ni bunyi kata nampak mesej nama ustazah naik tak? Sudah orang rumah sudah gelisah selalu. Lepas tu duk start dah sehingga kadang-kadang benda lagu ni dia balah ya erat. Jadi sebab depan ni lah. Isu-isu benda lagu ni maknanya sepatutnya kita kena saling faham memahami lah. Lebih-lebih lagi kita ni kerja, okay? Kita kerja. Lepas tu dalam masa yang sama kalau kita ni selaku orang yang ialah nak kata Tok Alim tu tidak, tapi tahulah sedikit sebanyak. Jadi kadang-kadang orang akan jadikan ianya sebagai tempat rujuk. Baik muslimi, baik muslimat. Baik. Cuma kalau mesej pukul 12 tu, masalah juga lah. Pukul 12 mesej. Anak muda pula. Hak tu tak lelaki pandai-pandai lah. Tunggu mana. Kalau kata nak cara dua, buat nak cara dua. Jangan duk gimari duk agak talik nikahnya duk. Tak boleh lah. Baik. Kemudian, bila mana ada masalah ni, maka tidak sepatutnya kita tangguh lah. Berapa ada masalah, duduk depan raya. Kalau ada benda tak kena oleh kita, dia cara kita layan bini tak kena, tanya belah mana habis selama kening. Hidup sekali 5 tahun dah. Dia tanya dia. Kalau ada benda tak kena, adik kena tegur. Atas kita lah bahasa, setengah tu bahasa adik. Setengah tu bahasa, apa dia lagi? Setengah tu panggil nama, pada. Panggil kepada dia, ayahmu. Mana? Makmu. Mana? Makmu tegur lah kalau ayahmu salah. Ada yang pakai bahasa lagu ni. Kadang-kadang lek kita dengar kasar oleh dia, kacak betul. Mana? Bahasa dia dah lagu tu biar. Tak apalah.
Ada hak sayang pun ada macam-macam lah. Jadi kita kata sini kadang-kadang bila kita ni ada kita berasa lik kita tak kena. Tapi gapo dia tak kena? Tanya bini. Gapo dia lik habis tak kena? Mungkin benda hak dia sebut tu mungkin betul. Kadang-kadang emosi kita tak menentu. Dok marah, tak tentu kalau. Tiba-tiba klik masa muka. Tak tahu gapo salah. Dok main bergerak 2-3 hari lagu tu sama. Lama-lama renggeh. Jadi kalau kita ni cepat maknanya ambil tindakan. Tanya retina apa hak kita tak kena cerita. Mungkin bila retina tegur tadi, maka kita boleh berubah dengan cara tu. Baik. Kemudian bantu pasangan untuk membuat perubahan atau memperbaiki kesilapan. Semangat dan motivasi bukannya kritikal dan juga literal. Hak ni soal lagi. Kalau duk main kritik sokmo, ngepek sokmo. Nak kita orang jatuh dak. Orang tino popek. Kita dah duduk sementara di rumah. Balik popek tak berhenti tak lelaki. Tak tahan juga. Baik. Kemudian maknanya sini sepatutnya kita banyak beri semangat dan juga motivasi. Dah? Baik kita suami ataupun dia isteri. Bukannya dengan sekadar kritikal dan juga literal sahaja. Ataupun memang hak nampak benda salah semua. Payuh juga. Hak selama kena baik dah. Tak nampak pun. Baik. Dia bahasa dia dah nak cari salah ni nampak salah saja. Dah. Suruh beli sabung cak beris, nyogi beli demo. Balah. Kalau nak jadi kau salah. Padahal sabung belakang. Dak, pas bang, pas sedap. Pas dynamo ni kalau kita basuh, dia tak serupa sabun debu. Kalau sabun debu ni dia nekat-nekat ni jadi tokoh. Kalau dynamo, kalau kita nak bincang balik. Tapi nak oyak kadang-kadang lagu tu lah. Yang pasal sabun cak harimau kuat, dia beli harimau lemah. Mana? No, balah juga. Alah. Kalau dia nak balah tak jadi lagu tu. Baik. Jadi kita ni kena jadi orang lagu mana? Tak apalah, moga sabung juga ni. No. Bukannya kita buat nak kata. Baik, selesai. Apabila berhadapan dengan suatu isu atau masalah, pasangan perlu menyatakan pendapat secara terbuka. Jangan kritik mengkritik atau salah menyalah. Tanya, kalau jadi lagu ni, sepatut kalau adik lah ambil cara lagu mana? Pendekatan. Tanya lagu tu. Mungkin dia boleh beri dia punya pandangan sepatut gini. Jangan kita bapa buat lagu ni. Tak boleh lagu ni. Dia sepatut kena lagu ni. Dia jadi lagu lain dah. Cara tegur. Kalau kita ayat dia kalau buat lagu ni nampak comel juga dah. Lain. Cara benda tu lah tapi cara sebut tadi menyebabkan salah satu daripada pasangan ni berasa hati. Kemudian bawalah berbincang dan banyaknya bersikap tolak ansur. Maknanya dengan apa yang dah berlaku tadi, dah tidak dapat benda yang lepas-lepas. Kalau kita kata hamba ayat dah A, tiba-tiba bini buat B, dia punya keputusan dia tadi memberi kesan yang kita kata sini begitu mendalam contoh. Benda dah lepas. Kalau kita ambil tak apalah, benda pun dah berlaku. Cumanya semula-semula beringatlah. Lain dah. Baik. Sebab benda tu dah tidak dapat nak diundur. Sebab benda yang dah berlaku. Sesuaikan dengan kehendak diri dengan kehendak bersama. Yakni sesuatu yang berfaedah untuk kedua-dua belah pihak. Ini dapat dicapai dengan bersikap terbuka dan bertolak ansur. Tok laki jenis peluh-pelah sokmo. Bini jenis sejuk sokmo. Cuaca panas. Tapi bini ni sejuk sokmo dia. Setengah kaki pun supaya batu dah. Tak pasal ekor lagi. Kita tok laki ni peluh-pelah. Pasal ekor pasal kipas. Mana Ali Jumaat? Pasal ekor pasal kipas. Kita kata gini, pasal ekor dulu. Bini sejuk ada duduk alas selimut. Kita berasa lenes sikit, tak apa pasal kipas pula. Gitulah. Dah. Lepas tu berasa perlu pula, lepas tu buka pun. Dia main lagi gitulah. Kalau pasal ekor start daripada pukul 9 sampai pagi esok, bini tu jadi air batu.
Mana? Maknanya tolak ansur lah, tolak ansur. Bila-bila kita nak penuhi kehendak kita tadi, dalam masa yang sama berusaha untuk penuhi kehendak dia retek. Maknanya dua-dua boleh. Kipas kita pasal, masa sejuk dah kipas kita pasal. Masa perlu sikit kita pasal aircon sebentar. Baik. Lagu itulah. Bahasa dia dah muka dua jiwa tak sama dah. Baik. Kemudian sedia menerima pandangan dan mengakui kelemahan diri. Hak ni comel lah. Maknanya pandangan tu kita mudah terima kalau ada pandangan selekeh. Dah, dia kita ni, maknanya kita tengok pandangan dia ni, molek juga, kita terima lah. Jangan disebabkan ego, maknanya pandangan dia ni kita tolak tepi semua. Maknanya pandangan kita punya pasangan masing-masing. Bahkan dalam masa yang sama, kadang-kadang kita ni payah nak mengakui kelemahan diri. Payah nak mengaku. Ada orang mudah mengaku, payah. Kadang-kadang kalau kita perhati, berlaku dalam satu keadaan, dan bila kita payah dalam nak mengakui kelemahan diri ni, menyebabkan benda ni akan berterus. Masing-masing pendai, bila siapa masa dia netu. Hak tu yang jadi bala besar tu. Hak tu yang jadi bala besar. Jadi kalau kita ni maknanya ada silap, ada salah, lemah lek kita, maka kita mengakulah hak ni lemah hamba lagu ni. Hak ni kelemahan hamba, jadi minta maaf banyaklah. Baik. Jadi orang biasa kalau kita ni ambil jalan untuk minta maaf atas kesilapan kelemahan kita, kekurangan kita. Rolik skalanya pasangan ni dia akan terima, tak ada gapo. Habis tahun ni pun alhamdulillah dah. Baik. Kemudian tidak cepat melenting dan sentiasa meminta maaf bila menyedari kesalahan sendiri. Maknanya ada salah silap oleh kita gak, baik kita suami ataupun isteri, maka cepat-cepat untuk minta maaf. Baik. Supaya benda tu cepat untuk dilupakan. Berbanding kalau kita tidak maaf, benda tu dia akan jadi bekok. Kemudian janganlah dapatkan nasihat atau panduan daripada orang yang tidak memahami. Maknanya kalau kita ada masalah, sepatutnya kita kena cari orang yang sepatutnya kita rujuk dengan dia. Jangan kita cerita apa-apa masalah kita ni pada orang yang tidak sepatutnya. Maknanya, nak ambil nasihat, nak ambil pandangan, kena tengok orang juga. Contoh nak bini dua. Kalau kita pergi ambil nasihat orang guru kita, guru baik kita, nyepong tak sedar. Kalau ikut dia pong tu seolah-olah boleh padah. Dia beza dah. Tapi kalau kita ni, maknanya nak bini dua, kita tengok siapa dia orang tua lama sikit, daripada ahli keluarga kita pergi bicara dengan dia. Dia akan beri pandangan mengikut apa dia tengok daripada kacamata dia. Ada kemampuan atau tidak kita nak bini dua. Ada ke soal situ. Ambo tengok mak demo bukan kata ni tapi pada so je lah. Hari tua dia lain nasihat dia. Sebab tu kalau kita tengok dalam masalah nasihat ni, Nabi SAW pun ada benda yang kita kata sini, Nabi buka kepada para sahabat untuk beri pandangan dan cadangan. Mana hak Nabi rasa sesuai, maka Nabi ambil jalan tadi. Jadi begitu jugalah kita, nak cerita permasalahan, maka carilah orang yang sepatutnya kita tuju. Ataupun orang yang betul-betul memahami keadaan kita. Sebab kalau kita pergi jumpa orang yang tidak sepatutnya, orang yang tidak faham, menyebabkan nasihat dia tu tadi bukan sahaja nak comel, bahkan lebih buruk lagi. Sedangkan sebenarnya bila kita kata nasihat ni, maknanya kita nak minta benda yang baik. Ada orang nak minta nasihat benda buruk? Tak ada. Bila disebalik daripada kalimah nasihat, ad-dinun nasihah di antara contoh, maknanya nasihat ni adalah minta perkara-perkara kebaikan. Jadi contohlah kalau kita, orang mari jumpa kita, minta. Jadi sepatutnya kita kena beri nasihat berdasarkan apa yang kita tengok keadaan dia. Yang terbaik. Bukan dengan niat nak pong dia, bukan dengan niat nak jet dia, tidak.
Itu tidak sepatutnya. Sebab tu kalau kita diminta nasihat, selaku orang mari minta dengan kita ni nasihat, maka kita kena berikan nasihat seikhlas yang mungkin. Dah? InsyaAllah. Baik. Kemudian, jika perlu mendapatkan nasihat orang ketiga, pastikan beliau mempunyai kepakaran dalam hal ehwal rumah tangga. Maknanya orang betul-betul yang ada pengalaman. Kita nak minta bini dua, kita nak minta nasihat daripada gu ni rumah nak hari bala. Kita nak minta nasihat dia lagu mana? Dia sendiri tak boleh nak urus. Jadi kita kena cari betul-betul orang tua. Lagu mana kita tengok rumah tangga dia, dia aman dan juga sejahtera. Bala halus-halus sikit-sikit tu biasalah. Maknanya tak ada perai siapa puyuk belangor, keben naya supaya UFO ni tak ada. Jadi kita kata sini orang lagu ni hak sepatut kita tuju. Orang lagu ni hak sepatut kita jumpa, lebih-lebih lagi mereka-mereka yang telah ada pengalaman. Baik. Kalau kita ada sahabat-sahabat hak ada pengalaman bini ramah, kita tanya dia molek juga. Sepanjang kita lah ada kena saing. Wana ustaz ni kedua. Gini ya ustaz. Kalau ustaz mampu seorang pandai seorang. Dia begitu selalu. Ambo lalu tu. Dia bilang gitu. Dia bilang gitu. Baik. Berharap apa dia nak cerita ni. Baik. Kemudian, dalam masa yang sama, boleh menyimpan rahsia. So lagi. Sebab kadang-kadang orang ni, dia nampak kita bahagia, dia nak tunggu cerita apa yang boleh menyebabkan hamba ni suka kalau dengar. Berita apa dia? Rumah tangga dia bala. Nak menang. Kita cerita nak minta dia selesai masalah, beri pandangan, nasihat dan sebagainya. Tiba-tiba dia pergi jajak cerita kita kat orang. Ni nyanyi ni. Sebab tu nak cerita ni sepatutnya orang yang betul-betul kita berasa dia ni boleh simpan rahsia. Ambo cerita ke demo jam ambo tak cerita kat orang lain. Minta pandangan demo sebab demo sahabat baik ambo. Dan kalau kita ni jenis hok mulut ha juga, lama duduk tunggu bila rumah tangga dia ni nak kucuk. Mudah-mudahan kalau ada orang mari temu dengan kita minta lagu tu, mudah-mudahan kita dapat jaga dia punya rahsia tadi. Kena ingat molek. Orang hok jaga keaiban orang atas muka bumi lagi Tuhan melera keaiban dia. Orang hok tak jaga keaiban orang atas muka bumi ni Tuhan akan pecah selalu dah keaiban dia. Jadi kita kata sini hadis dalam hadis 40 ni, maka sepatut kita jadi panduanlah untuk beri nasihat kepada orang dan juga simpan rahsia. Elokkan daripada melibatkan seseorang yang tidak disukai sama ada oleh suami ataupun isteri. Jangan cari orang hok maknanya kita nak jumpa dia ni, suami kita tak suka dia, isteri kita tak suka dia, ataupun isteri pula nak cari ni, hok suami dia tak suka kepada orang tadi. Dia kena cari orang hok betul-betul, maknanya dua-dua kita kata sepasal tadi boleh terima belakang nasihat daripada dia tu. Itu sepatutnya orang hok tempat kita bertanya dan juga minta nasihat. Kemudian amalkan teknik komunikasi berkesan dalam pergaulan suami isteri. Sesungguhnya mencegah atau mengelak kesukaran itu lebih baik daripada merawat dan memperbetulkan keadaan. Baik. Maknanya kita kata sini teknik komunikasi ini berkesan dalam pergaulan suami dan juga isteri. Sebab mutaakhir ini hari Jumaat kita hadapi satu ujian yang begitu hebatlah. Apa ujian hari Jumaat? Handphone. Friend list dalam Facebook, WhatsApp group. Segala kita kata media sosial ni cukup memberi kesan yang begitu besar pada rumah tangga. Bila ada kes berkenaan dengan grup sekolah rendah dulu dibuat menghimpun ke semua pelajar-pelajar batch tu, laki dia perempuan ke capu ke, laki perempuan capu. Jadi adalah kita masa muda-muda dulu cinta monyet. Orang bercinta tapi istilah dia lagu tu nak buat cinta monyet. Jadi bila mana tapi menikah dengan orang lain, sekolah rendah cinta, sekolah menengah cinta, sampai kat jalan dia menara gading, kita akawnya. Dia menara gading dah tu. Rasa tak pandai dah lah. Tapi
Dalam hidup, akhir sekali jumpa dalam grup balik. Dia jadi lagu lain. Jadi lagu lain. Nak kalau kita ni kerja berjaya. Walaupun duduk di kawannya tak ada nak ukah lagi, tapi mega bisnes berjaya. Jadi lagu lain. Dah. Lepas tu buat alumni, buat patah dan sebagainya. Hak ni kata ni, tengok ni sikit. Jadi lagu lain selalu kucuh lah. Akhir sekali kucuh. Cukup hebat. Kadang-kadang kita tok laki dengan handset paling kau anu. Duk mesej dengan orang lain. Bini sebelah kata. Kita bini pula paling kau anu. Mesej dengan orang lain. Tok laki belakang. Dahsyat. Ujian fitnah. Dah. Baik. Yang terakhir, rumah tangga diibaratkan sebagai sebuah istana yang sama-sama dibina oleh dua insan. Maknanya rumah tangga ni ibarat sebagai satu binaan yang kita binakan bersama dengan isteri. Kedua-dua pihak perlu sama-sama menjaganya. Jadi dua-dua kena jaga. Tidak kata sebelah saja, dua-dua kena jaga. Dia bila menikah ni, dia macam-macam ujian lah. Dia dalam bab kita kata sini faktor keuangan di antara contoh kan. Tengok orang lain senang, patut lelaki hamba ni tak senang. Dia jadi masalah lah. Kucuh lah. Pas masa tu lah demo start cokek selu-selunya. Orang ketiga mari. Apa kalau kita ni tak lelaki senang sikit, ada orang ketiga mari cokek. Tak. Pas kalau kita ni susah, contoh. Pas bini kita ni demo tengok tu berasa, kena weh. Sedang molek, hok mari tu kaya pula. Kubah. Akhir sekali bila mana dua-dua tak jaga, hak sengsaranya siapa dia? Anak. Sengsaranya anak. Hak tinuk dia gini ikut dengan hak tu. Cerang hak ni gini ke hak tu. Patutlah ni tinggal tak lelaki cari hak tinuk lain nikah. Begitu orang jatuh tak pelik. Siapa dia hak nyanyi akhir sekali yang terabai? Anak. Dok mari kau ni mengaji tak tahu belah mana. Kita tak ada nak cara. Ada bini baru ni cara mana? Jadi sepatutnya dua-dua tak maknanya dua-dua kena main peranan. Baik suami dan juga isteri. Jangan sampai ianya runtuh. Berusahalah dengan niat yang ikhlas untuk mengejar pahala dan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk situ. Nescaya keharmonian rumah tangga dapat dicapai dan juga dikecapi. Allahumma amin. Baik. Untuk yang seterusnya dalam bab yang terakhir ni, dalam bab doa. Dia sepatut doa ni kita kena ngapa kalau tak ingat ya kena diri. Baik, kita baca dulu. Sebagai penutup dalam buku ini dikemukakan doa sebagai senjata bagi umat Islam. Baik. Doa banyak disebut dalam Al-Quran dan masing-masing mempunyai makna yang tertentu. Menurut Ibnu Manzur ni pengarang kepada kitab Lisanul Arab. Doa bermaksud al-istighasah. Iaitu memohon pertolongan dan perlindungan. Maknanya kalimah istighasah ni hanya layak bagi Allah sahaja. Allah sahaja. Cuma ada mutakhir ini orang menjadikan kalimah istighasah ni minta dengan manusia. Tak patut dah. Istighasah ni minta dengan Allah. Baik. Kemudian jenis-jenis doa. Pertama mentauhid iaitu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala di samping memujinya. Satu. Itu yang pertama. Yang keduanya memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala keampunan rahmatnya dan mendekatkan diri kepadanya dalam ibadat-ibadat yang dilakukan. Dua. Yang ketiga, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana kepentingan duniawi, seperti minta zuriat dan harta, kesenangan, dimurahkan rezeki dan sebagainya. Tiga. Berkenaan dengan jenis-jenis doa, iaitu mentauhid atau memuji Allah. Yang kedua, minta daripada Allah keampunan rahmatnya. Maknanya ni untuk kita kata sini di antaranya untuk kita dapat ketika mana di akhirat kelak. Dia dalam kita melaksanakan ibadat di atas muka bumi. Dan yang ketiganya minta kepada Allah kepentingan duniawi, sama ada zuriat dan harta dan sebagainya. Baik, yang pertama doa daripada Al-Quran. Pertama doa agar beroleh rezeki. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman,
wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Iaitu bermaksud, dan tiadalah suatu pun daripada makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. Semuanya itu tersurat di dalam kitab Lauhul Mahfuz yang nyata kepada malaikat-malaikat yang berkenaan. Surah Hud ayat 9. Baik. Dia gini ahli Jumaah. Para ulama ni dalam masalah doa dengan ayat Quran ni, ada yang pada asalnya maknanya apa-apa doa sekalipun daripada ayat Quran kita boleh baca. Pada asal. Asalkan ianya kalamullah. Yang kedua, dia kena tengok juga dari sudut maksud tu tadi, nak ayat berapa dia. Sebab kalau kita tengok dalam ayat Quran ni, ia lebih kepada penyata lah. Ia lebih kepada penyata. Maknanya nak menyatakan segala makhluk-makhluk yang berada di atas muka bumi, hak duk melata, pergi mari dan sebagainya, semua makhluk Allah. Hak ada atas muka bumi ni, baik kita rajin kelih, baik kita tak rajin kelih, Allah lah yang menanggung rezekinya. Jadi cara dia lagu mana? Ya Razzaq, kita minta. Wahai kita kata sini, yang maha pemberi rezeki, supaya Allah memberikan rezeki kepada kita. Hak tu sah cara. Sebab kalau tengok dalam ayat Quran ni, maknanya ayat ni nak menceritakan bahawa segala kita kata sini rezeki makhluk-makhluk yang Allah ciptakan di atas muka bumi ni, semua itu Allah Subhanahu Wa Taala yang tanggung. Sebahagian dia kata kalau kita baca ayat ni maknanya seolah-olah kita minta rezeki dengan Allah lah. Tapi sebahagiannya lagi tak. Sebab ayat ni penyata. Jadi kalau nak rezeki ni dia kena minta kepada Allah, ya Allah, murahkanlah rezeki hamba, ya Allah, ya Allah berikanlah keberkatan pada rezeki hamba, ya Allah. Baik. Surah Hud ayat 9. Khasiat dan kaifiat beramal, amalkan membaca ayat ini dengan penuh keyakinan dan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, mintalah rezeki daripadanya. Dia berkuasa memberikan kurnianya yang melimpah ruah. Baik. Satu. Yang kedua, doa Nabi Ibrahim AS agar keluarganya mendapat keampunan. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Baik. Dia ada berapa banyak perkara ni Nabi Ibrahim AS minta kepada Allah. Kalau ahli Jumaah buka surah Ibrahim ni ayat 40-41 ni, sebelum pada tu Nabi Ibrahim minta tak silap berapa 7 ke 8 perkara. Nabi Ibrahim minta, ayat dia kebanyakan semua Rabb. Baik. Surah Ibrahim ayat 41 juzuk 13 14. Muka surat 260. Start daripada Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Start daripada situ. Start daripada situ. Kemudian Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allah min syai'in fil ardi wala fis sama'. Semua tu. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'ala al-kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Baik. Itu semua doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik. Kemudian maknanya kita boleh tengoklah dia punya terjemah itu. Kalau kita nak beramal, baik, dengar doa ni. Iaitu bermaksud, wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan sembahyang dan demikianlah juga zuriat keturunanku. Maknanya kita minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ni orang-orang yang dirikan sembahyang, begitu juga cucu-cucu kita, zuriat-zuriat kita. Kemudian kita minta, ya Allah, wa taqabbal doa, supaya Allah Subhanahu Wa Taala terima ataupun kabulkan doa kita ni. Rabbana ighfirli wa liwalidayya, wahai Tuhan kami, berilah keampunan dia bagi kedua ibu bapakku, walil mu'minin, serta bagi orang-orang yang beriman, iaitu pada masa berlakunya hitungnya amal dan juga pembalasan. Baik. Sebahagia sebut dia kata doa ni
Nabi Ibrahim minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebab pada masa tu dia tak tahu dah. Dia tak tahu berkenaan dengan keadaan ayah dia. Keadaan ayah dia. Keadaan ayah dia. Baik. Jadi untuk mereka-mereka ya mungkinlah dia tak tahu dan lagu mana pengakhiran kehidupan ayah dia. Jadi dia orang boleh berdoa dengan doa ni. Adakah dia Islam atau tidak dan sebagainya. Jadi dia boleh doa dengan doa ni. Dia Rabbana fili wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Baik. Kemudian khasiat dan juga kaifiat beramal. Pengajaran penting daripada ayat ini ialah kita perlu mencontohi amalan mulia Nabi Ibrahim AS yang sentiasa mencari keridaan Allah dan keampunannya. Amalkan doa ini agar kita menjadi orang yang istiqamah bersolat dan selamat daripada dosa-dosa besar. Doa yang ketiga, doa untuk kesejahteraan ibu bapa. Doa supaya Allah Subhanahu wa taala merahmati supaya Allah Subhanahu wa taala merahmati kedua orang tua. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Tuhanku, cucurilah rahmat ke atas mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya, memelihara dan mendidikku semasa kecilku. Surah Al-Isra ayat 24. Beramal dengan ayat ini dalam doa merupakan tanda anak yang soleh dan solehah. Jadilah hamba Allah yang tidak mensyirikkannya dan sentiasa mendoakan untuk kedua orang tuanya. Baik. Kemudian yang keempat, doa agar beroleh keselamatan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat daripada sisimu dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-10. Justru kita dituntut mengamalkan doa ini untuk memperolehkan keredaan, keberkatan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Boleh tengok dalam tafsir Ruhul Ma'ani surah Al-Kahfi. Dan surah Al-Kahfi tafsir ayat 10. Ini di antara doa Ashabul Kahfi. Kelima, doa memohon agar ditambah ilmu. Rabbi zidni ilman. Kemudian warzuqni fahman. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu kita. Tambah ilmu lagu mana? Maknanya ilmu ni kita tak boleh melainkan dengan nyari. Mudah-mudahan dengan doa tadi kita rajinlah dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah supaya Allah tambahkan ilmu kita tadi. Mudah-mudahan kita jadi orang yang rajin dalam menuntut ilmu. Menghadiri mana-mana tempat adanya majlis-majlis ilmu. Kemudian khasiat dan kaifiat beramal. Menurut Imam Ibn Badis As-Sanhaji, hati tidak sekali-kali akan memperoleh apa yang sedang dipelajari sehinggalah tidak berhenti daripada berkata-kata. Dengan sebab itu seorang pelajar hendaklah mendiamkan diri daripada berkata-kata sama ada secara jelas atau berbisik semasa proses pembelajaran berlangsung. Baik. Dia nak cerita sini berkenaan dengan kefahaman ilmu ni. Tak di pertama minta dengan Allah lah supaya Allah tambahkan ilmu kita, permudahkan kita dalam menghadiri mana-mana majlis-majlis ilmu. Yang kedua, disebut Imam Al-Badis As-Sanhaji ni dia kata di antaranya juga dalam kita mengaji ni supaya kita tidak kecek lah, tak kecek. Sebab bila mana kita kecek, kita bisikkan menyebabkan kita punya perhatian lari, menyebabkan perhatian beralih arah. Baik. Perkara ini patut menjadi amalan semua golongan. Apa di antara sebab dia? Sebab kalau kita tengok dalam hadis Nabi pun memang sahabat bila duduk dengan Nabi ni dalam majlis-majlis ilmu ni dia akan senyap dia akan senyap. Bahkan seolah-olah burung tak atas kepala kita. Sahabat cerita seolah-olah ada burung atas kepala bila duduk dalam majlis ilmu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka tidak terbatas kepada pelajar saja, malahan setiap orang yang berkomunikasi dan juga berinteraksi. Inilah tips dan petua menyelamatkan keadaan daripada berlakunya salah faham dalam hubungan suami isteri dengan kawan-kawan di tempat kerja, dalam perdebatan dan juga lain-lain. Baik. Nombor 6, doa agar memperoleh kefahaman dan kuat ingatan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa fahamna Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin." Yaitu bermaksud maka kami beri Nabi Sulaiman memahami hukum yang lebih tepat bagi masalah itu, dan masing-masing daripada mereka berdua kami beri ke hikmah, kebijaksanaan dan ilmu yang banyak, dan kami mudah ke gunung ganang dan juga unggas memuji kami bersama-sama dengan Nabi Daud, dan adalah kami berkuasa melakukan semuanya itu. Surah Al-Anbiya ayat 79. Penulis melihat kepentingan ayat ini untuk dibaca pada setiap waktu, sama ada untuk diri, anak atau pasangan, bagi mendapatkan berkat ilmu yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada hamba-Nya yang mulia, iaitu Nabi Sulaiman yang pernah menjadi raja yang adil lagi bijaksana dalam menyelesaikan hajat sekalian rakyatnya. Yang ketujuh, iaitu doa Nabi Yunus AS ketika mana berada dalam kesusahan, iaitu dalam perut ikan. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Sesungguhnya tiada Tuhan yang dapat menolong melainkan Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau daripada melakukan aniaya. Tolonglah aku. Sesungguhnya aku adalah daripada orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Surah Al-Anbiya ayat 87. Kemudian dia kata sini, menurut sebuah hadis bertaraf sahih, riwayat At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya tiada seorang Muslim pun memanjatkan doa ini dalam apa keadaan sekalipun, melainkan Allah akan memperkenankannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Zahabi. Nombor 8, doa Nabi Zakaria AS untuk mendapatkan zuriat, iaitu Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Bermaksud, wahai Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku seorang diri, iaitu dengan tidak meninggalkan zuriat, dan Engkaulah jua sebaik-baik yang mewarisi. Surah Al-Anbiya ayat 89. Amalkan doa ini, membaca doa ini untuk mendapatkan zuriat. Selain daripada itu, berikhtiarlah dengan perkara-perkara yang dibenarkan oleh syarak. Nombor 9, doa agar memperoleh pasangan dan anak-anak yang baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh daripada isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyuka ke hati melihatnya, dan dijadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Surah Al-Furqan ayat 74. Penulis mencadangkan agar doa ini dibaca selepas solat 5 waktu, selepas solat qiyamul lail atau selepas membaca Quran. Ia juga boleh dibaca kepada makanan dan minuman anak-anak sewaktu menyediakan, kerana ayat-ayat Quran itu mampu bertindak sebagai asy-syifa dan ar-rahmah, iaitu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dengan cara itulah, takut kita buat nego pula masalah. Dok. Buat-buat air ni ngasah sama ya. Lepas buat syifa ni 5 ya. Mana? Dok. Setakat nak buat untuk anak-anak sendiri lagi lah. Dah. Baik. Kemudian cuma tak boleh nak bersandar kat lah, cuma ayat tu daripada ayat Quran. Kita tak boleh nak katalah Nabi buat lagu ni dan sebagainya, tidak. Baik. Nombor 10, agar doa agar tergolong dalam golongan yang soleh. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Iaitu bermaksud, wahai Tuhanku, berikanlah daku ilmu pengetahuan agama dan hubungkanlah daku dengan orang-orang yang soleh, dan janganlah bagiku sebutan, jadikanlah bagiku sebutan yang baik, iaitu nama yang harum dalam kalangan orang-orang yang datang kemuliaan, dan jadikanlah daku daripada orang-orang yang mewarisi syurga jannatun na'im. Baik. Surah Asy-Syu'ara ayat 83 sehingga 85. Permohonan yang cukup lengkap oleh seorang manusia yang maksum adalah kesempurnaan hidup duniawi dan syurgawi. Perkara ini wajar menjadi amalan kita, maka sudah tentulah mengamalkan doa ini sangat besar faedahnya. Baik. Pertama tadi, Rabbi habli hukman, supaya kita ni orang yang berpengetahuan, dan yang berpengetahuan, berilmu pengetahuan. Maknanya seolah-olah kita minta kepada Allah ni supaya Allah Subhanahu wa taala mudahkanlah kita ni dalam untuk mengaji, dalam untuk mengaji. Baik. Sebab ilmu ni tak ada cara melainkan dengan mengaji. Jadi bila mana kita minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita ilmu pengetahuan, jadi maknanya sini supaya kita ni mudah dia dalam nak menghadiri mana-mana majlis ilmu. Kesebelah, doa Nabi Lut agar selamat daripada ahli maksiat. Rabbi najini wa ahli mimma ya'malun. Nabi Lut berdoa, wahai Tuhanku, selamatkanlah daku dan keluarga serta pengikut-pengikutku daripada apa yang dilakukan oleh golongan-golongan yang jahat ini. Siapa ni golongan jahat?
Kerana mereka melakukan amalan songsang. Sejenis. Baik. Doa ini wajib diamalkan terutamanya dalam suasana hidup yang banyak dipengaruhi maksiat dan syahwat seperti yang dilalui hari ini. Betul ke tak? Betul lah. Nak dengan nak, sekeru dengan sekeru. Sepatut nak kena buh. Tak, peninglah ni. Hak sedihnya orang Islam pun bela. Apa salah? Ini hak kemanusiaan. Dia memang tak ada hak nak kacau. Allah Tuhan. Kemudian ke-12 doa Nabi Ibrahim AS agar dikurniakan anak yang soleh. Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku anak yang terhitung daripada kalangan-kalangan mereka-mereka yang soleh. Baik. Rabbi habli minas salihin. Surah As-Saff. Surah As-Saffat ayat 100. Kemudian sikit lagi jom kita habis malam ni. Hikmah yang terdapat di sebalik kisah ini ialah galakan untuk pasangan yang belum dikurniakan anak agar jangan berputus asa daripada rahmat Allah, berusaha dan berdoa agar dikurniakan anak-anak yang soleh dan solehah, kerana setiap penyakit ada ubatnya. Nombor 13, doa agar selamat daripada fitnah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Iaitu bermaksud, berdoalah wahai orang-orang yang beriman sebagaimana Nabi Ibrahim dan pengikut-pengikutnya berdoa ketika mereka memusuhi kaumnya yang kafir dengan berkata, wahai Tuhan kami, kepada Engkau sahajalah kami berserah diri dan kepada Engkaulah kami rujuk bertaubat serta kepada Engkaulah jua tempat kami kembali. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan pendirian dan keyakinan kami terpesong kerana penindasan orang-orang kafir. Uji dah. Bila mana kita ditekan dan sebagainya, kadang-kadang menyebabkan kita ikut dia orang. Jadi tepat berlindung ni siapa dia? Pada Allah. Supaya berlaku penindasan, tekanan daripada orang bukan Islam sekalipun, mudah-mudahan kita tidak akan terpesong. Dan ampunkanlah dosa kami, wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah sahaja yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Surah Al-Mumtahanah ayat 4 dan 5. Kita juga digalakkan beramal dengan doa ini terutamanya ketika berhadapan dengan golongan yang ingkar terhadap suruh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhirnya doa daripada hadis. Pertama, doa keberkatan buat pengantin. Ni ramai apa ni? Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberi berkat kepadamu dan atasmu. Baik, gua nak faham hadis ni. Barakallahu lak, semoga Allah memberkatimu dengan kamu mengahwini perempuan tadi. Wa baraka alaik, maknanya supaya Allah memberkati perempuan yang kita menikah tadi kerana berkahwin dengan kita. Baik. Dan menyatukan wa jama'a bainakuma, dan menyatukan kamu berdua pengantin lelaki dan perempuan dalam kebaikan. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad Ibn Majah, Hakim, disahihkan oleh Albani dalam kitab Adabuz Zifaf. Baik. Kedua, doa pada malam pertama juga untuk pembantu rumah. Dan ketika membeli kenderaan baru. Takut ada siapa dia nak beli kereta baru, saya boleh. Tak, Honda City. Mana? Dah? Baik. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan kenderaan ini dan kebaikan sifatnya, dan aku memohon perlindunganmu daripada kejahatan kenderaan ini dan juga kejahatan sifatnya. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah. Boleh tengok dari Sahih Ibnu Majah, dari kitab Adabuz Zifaf oleh Albani. Baik. Maknanya hadis ni sahih. Ketiga, doa supaya mendapat kasih sayang berpanjangan. Allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fi. Allahumma jma' bainana ma jama'ta bi khairin wa farriq bainana idza farraqta ila khairin. Ya Allah, berikanlah berkat kepadaku melalui isteriku dan berikanlah keberkatan kepada mereka melalui diriku. Maknanya seperti mana maksud dalam doa barakallahu lak tadi. Dah? Seperti mana tu maksud dia. Kemudian, ya Allah, satukanlah kami dengan kebaikan dan pisahkanlah kami jika perpisahan itu memberikan kebaikan kepada kami semua. Athar yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam Musannaf Abdul Razzaq. Dianggap sahih oleh Albani dalam kitab Adabuz Zifaf. Baik, bab salat 2 rakaat sebelum melakukan jima'. 4. Doa ketika bersama dengan isteri. Hak ni apa cerak semua mengapa? Bismillah, Allahumma jannibna syayatin wa jannibna syayatin wa jannibish syaitana mimma razaqtana. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana
ma razaqtana. Dengan nama Allah, wahai Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada syaitan, dan jauhkanlah syaitan daripada rezeki anak yang engkau kurniakan kepada kami. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Baik. Kelima, doa ketika meletakkan anak di riba. Allahumma arhamhu fa inni arhamuh. Ya Allah, kurniakanlah kasih sayangmu ke atasnya. Maknanya ke atas anak tadilah, kerana aku menyayanginya. Hadis riwayat Bukhari. Keenam, doa agar terselamat daripada pelbagai kejahatan. Allahumma inni a'udzubika min yaumis su' wa min lailatis su' wa min sa'atis su' wa min sahibis su'i wa min jaris su'i fi daril muqamah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu daripada hari yang buruk, malam yang buruk, waktu yang buruk, kawan yang buruk, dan jiran yang jahat di tempat tinggalku. Baik, hadis riwayat Tabarani dalam silsilah hadis as-sahihah. Silsilah hadis ni kitab yang ditulis oleh Imam Albani rahimahullah, dia menghimpun hadis-hadis yang sahih. Ketujuh, doa agar diberi ketenangan hati. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah, tu'minu biliqa'ik, wa tarda biqada'ik, wa tanfa'u bi'ata'ik. Ya Allah, aku memohon kepadamu jiwa yang tenang, yang beriman dengan pertemuan denganmu, redha dengan ketentuanmu, redha dengan ketentuanmu. Kadang-kadang kita dapat satu berita, mengecewakan, mendukacitakan. Tidak semua orang boleh, tidak semua orang boleh. Cuma di sana Nabi SAW ajar kita supaya kita ni apa-apa ketentuan daripada Allah kita dapat terima. Nabi ajar kita berdoa. Di antara doanya doa ni. Maknanya mudah-mudahan bila mana ada anak beranak, waris-waris bagi kita sendiri, di ahli keluarga kita ditimpa dengan musibah dan sebagainya, mudah-mudahan kita redha. Bukan mudah. Kadang-kadang kita bersoal, ya Allah, bapa hamba kena, ya Allah. Dah? Baik. Kemudian, redha dengan ketentuanmu, dia berasa cukup dengan pemberianmu, ya Allah. Sebab kadang-kadang jiwa kita ni berasa tak genak sama. Cuma semaya 2 rakaat tu merik dah. Dah banyak dah tu. Tapi kalau kerja 3 jam, tak padan kena lebih kerja. Tapi kalau ibadat buat sikit tu berasa macam ahli syurga dah. Dahsyat. Tafsir Ibnu Katsir jilid 4. Dah, baik. Kemudian doa berlindung daripada kehilangan nikmat. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, aku berlindung padamu daripada kehilangan nikmatmu, hilangnya afiah yang engkau berikan, kemurkaanmu yang datang secara tiba-tiba dalam keseluruhan dan keseluruhan kemurkaanmu. Dia minta berlindung kepada Allah daripada segala benda tadi. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang ke-9, doa mohon selamat daripada bala dan kehinaan. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Iaitu bermaksud, wahai Tuhanku, ni orang kita duk baca sehari dua ni lah. Sesungguhnya aku berlindung padamu daripada kesusahan bala, hinanya kesengsaraan, keburukan qada dan juga kegembiraan musuh terhadap masalahku. Baik, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nombor 10, doa apabila takut terhadap suatu golongan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dah? Ataupun baca hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ayat akhir daripada surah At-Taubah. Dah? Faqul hasbiyallahu la ilaha illahu. Waktu boleh juga. Baik. Cukuplah Allah untuk menolong kami dan dia sebaik-baik pengurus yang terserah kepadanya segala urusan kami. Yang ke-11, doa memohon hati yang bersih. Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal harami wa 'adzabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ini di antara doa sepatutnya kita ngapa juga ni. Panjang sikit. Mula tu ni aziz gak kerek baca doa ni. Dia kata, ya Allah, sesungguhnya kami memohon perlindunganmu daripada kelemahan, kemalasan. Berlindung kepada Allah daripada malas. Kita ada mari malas betul ni, panas peluh-peladah, nak bangun buka suih kipas malas juga. Bining duduk luar tanah, duduk sidar bajunya, panggil menaung, panggil, "Hei!" Bukan ekong ni. Malas sungguh. Jadi gimana cara dia? Minta kepada Allah supaya Allah pelihara kita daripada kemalasan. Kerja, saya dah kecek. Mana? Lok bini saja kerja. Daripada sifat pengecut, daripada kedekut, daripada nyanyuk dan azab kubur.
Banyak benda Nabi minta dalam doa ni. Ya Allah, berikanlah ketakwaan kepadaku dan sucikanlah ia. Takwa dalam erti kata Nabi minta supaya kita ni hamba yang taat perintah Allah. Buat gapo Tuhan suruh, tinggal gapo Tuhan lagi. Kerana engkaulah sebaik-baik Tuhan yang menyucikan. Engkau pelindung dan memeliharanya. Ya Allah, aku memohon perlindunganmu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Ngaji tapi tak beramal. So, masalah. Hak tadi tambah ilmu. Yang kedua, ngaji tapi tidak beramal. Sebab tu Nabi sebut dalam masalah takwa ni. Bukan ada sen ni. Kita mengajar banyak mana sekalipun. Takwa, sen, dada. Dalam hati. Ketakwaan dalam hati. Dah. Kalau orang nak syarah, 3 kitab boleh syarah bab akidah. Tapi ketakwaan tak ada. Tak ada mulut. Dah. Baik. Maknanya minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Kemudian hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tak raja kenyang, tak raja puas nafsu. Betul? Tu. Sebab tadi, kalau sedekah seria, seolah-olah sejutan ni. Tapi kalau beli barang, utai tak apa lagi. Tak. Baik. Dan doa yang tidak dimakbulkan. Kena ngapa doa ni? Lepas raya kita tanya insya-Allah. Baik. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-12, doa memohon kebaikan dunia akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon kepadamu kesejahteraan di dunia dan akhirat. Hadis riwayat At-Tirmizi dan juga hadis ini sahih. Yang terakhir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan lindungilah kami daripada azab api neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hak ni kita syarah panjang dah. Hari Jumaat boleh tengok dalam tafsir Ibn Katsir. Kalau nak tengok, katanya Anas bin Malik radhiyallahu an, aktsarud du'a, doa di antara doa paling banyak diminta oleh Nabi, doa ni. Dia ketika mana Nabi ziarah sahabat, ia sakit, rajulun min lelaki daripada Ansar, golongan Ansar. Anas bin Malik kata masa ziarah tu dalam hadis yang diriwayatkan oleh, tak ingat, Imam Muslim, dalam Imam Muslim. Kuruh kekek. Nabi tanya dia, hal tad'una bi syai'in aw tas'alahu iyyah? Adakah meminta sesuatu dengan Allah ataupun memohon sesuatu daripada Allah? Orang sakit tadi kata, benar ya Rasulullah. Aku berdoa, Allahumma in kunta mu'aqibi li fil akhirati fa'ajjilhu li fid dunya. Dia kata, ya Allah, sekiranya ada azab aku terima atas kejahatan aku dah buat atas muka bumi, dosa aku dah buat ni, buat mari selalu ya Allah ke atas muka bumi. Sahabat tu minta. Nabi ngiling, Nabi kata subhanallah, ma la tutiqu wa la tastati'u. Nabi kata maha suci Allah, sesungguhnya kamu tidak ada taqah, tidak ada kekuatan. Aula tastati'u, dan memang tak mampu. Nabi kata mun nak tanggung azab daripada Allah. Afala qult, Nabi kata apa mun tak baca? Ataupun sekiranya lah kalau membaca, Nabi kata Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lepas sahabat tadi dia pun berdoa dengan doa Nabi, akhirnya Allah Subhanahu wa taala sembuhkan sakit dia. Kita ada dosa, kita ada salah, bukan cara minta Tuhan balas dengan azab, tidak. Minta supaya Allah ampuni, supaya Allah kurnia kebaikan baik di dunia dan juga di akhirat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ke-13, doa memohon akhlak yang baik. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khulqi. Ya Allah, seperti mana engkau mencantikkan kejadianku. Maknanya kejadian manusia ni Allah ciptakan dengan mula indah comel. Maka perbaikilah pula akhlakku. Hadis riwayat Imam Ahmad dianggap sebagai sahih oleh Albani dalam kitabnya Irwaul Ghalil. Wallahu a'lam. Habis kita di Jumaat malam ni pada jilid yang kedua. Mudah-mudahan 2 jilid dah kita mengaji ni. Mudah-mudahan kita dapat amalah dengan segala apa yang telah kita belajar. Insya-Allah lepas pada raya ni panjang umur, murah rezeki, kita akan sambung pada jilid yang ketiga dah insya-Allah. Insya-Allah wallahu taala alam. Untuk akhirnya aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka